sebenarnya waktu kerja yang fleksibel inilah yang menyebabkan ramai sebenarnya anak-anak muda masuk dalam ekonomi gig ini. Kalau kita melihat pada pandemik yang berlaku pada di negara kita, ramai sebenarnya yang mula sama dengan P-hailing seperti Foodpanda, GrabFood. Tetapi Munawar, saban hari kita sentiasa mendengar berita-berita kurang gembira yang menimpa mereka. Sebab itulah hari ini kita bercakap berkenaan bagaimana usaha untuk kita mempertingkatkan aspek keselamatan penghantar P-hailing ini. Jadi dua orang tetamu sama kita di studio pada pagi ini iaitu Encik Daman Huri bin Mohamad yang merupakan Setiausaha Kehormat Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia MSOS dan juga Teknologis Zulhelmi Mansor, Presiden Penghantar Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak terus bertanya kepada Teknologis Zulhelmi. Seperti mana saya katakan tadi, setiap hari ataupun saban hari kita mendengar berita yang kurang enak, kurang menggembirakan mengenai nasib mereka yang terlibat dalam P-hailing ini. Mungkin kita boleh mulakan, boleh ceritakan apa sebenarnya senario dan juga realiti yang menimpa nasib mereka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami hari ini untuk berkongsi apakah pengalaman dan realiti yang berlaku dalam ekosistem di ekonomi P-hailing ini. Bercakap soal keselamatan, jadinya kami di penghantar semestinya merasakan soal ini cukup penting. Kalau ikut statistik kemalangan semenjak PKP banyak kemalangan yang berlaku yang lebih menyedihkan kalau menyebabkan kematian. Sebab itulah kami tubuhkan persatuan ini, Persatuan Penghantar P-hailing Malaysia, untuk nombor satu menjaga kebajikan penghantar-penghantar. Nombor dua, soal keselamatan, tak kira keselamatan di jalan raya ataupun yang melibatkan keselamatan dan kesihatan mereka. Dan seterusnya tentang keadilan terhadap penindasan yang berlaku sehingga hari ini. Itu saya ringkasnya. Seperti mana kita tahu, kemalangan di jalan raya ni menyumbang kepada kes statistik yang tertinggi berbanding kalau kemalangan di tempat kerja. Macam kami ni, jalan raya itu adalah tempat kerja. Jadi risiko terhadap bahaya tu memang cukup tinggi. Sebab itulah cakap soal keselamatan, sebab itulah kita menjalinkan kerjasama dengan MSOS. Permulaan kita gerak, saya terus ambil direction, kita kena find a way how to pertingkatkan keselamatan ini. Dan sebabkan MSOS adalah sebuah NGO KKP yang saya kira nombor satu lah di peringkat Asia Pasifik. So sebab itulah engagement yang kita buat, dan bermula dengan MSOS kita jalinkan kerjasama dengan pihak agensi kerajaan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, kemudian Pertubuhan Keselamatan Sosial dan juga Merah dan beberapa lagi. Ini soal konteks keselamatan, itulah yang tanggungjawab kita ambil untuk untuk bagaimana kita boleh memberikan kesedaran, meningkatkan kesedaran, kerana salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kes kemalangan, nombor satu, tak nafikan kesedaran kita terhadap aspek keselamatan ini, dan nombor dua, tak boleh nafikan juga sebab kita terikat dengan sistem aplikasi. Itu secara ringkasnya senario yang berlaku hari ini. Baik, kesinambungan daripada apa yang dinyatakan oleh Teknologis Zulhelmi berkenaan kerjasama strategik yang dilaksanakan bersama dengan pihak MSOS. Mungkin pihak MSOS boleh memberikan penerangan bagaimana peranan yang dimainkan MSOS sendiri dalam usaha untuk mempertingkatkan aspek keselamatan bagi penghantar P-hailing ini. Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Atas jemputan kepada pihak MSOS untuk menyemarakkan lagi perbincangan berkaitan dengan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kita nampak sekarang P-hailing adalah satu cabang baru ekonomi. Mungkin istilah baru yang diperkenal, gig ekonomi. Jadi istilah ini mungkin selepas ini akan menjadi lebih berkembang. Jadi kami di MSOS setelah hampir 51 tahun ditumbuhkan, kami masih lagi istiqomah dengan perjuangan kami untuk memastikan golongan pekerja sentiasa kekal berada dalam keadaan selamat sewaktu menjalankan kerja,
pada masa yang sama saling menjaga kesihatan. Jadi selama MSHOS ini ditubuhkan, kami banyak bekerjasama dengan agensi dan juga jabatan kerajaan, terutamanya JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, dan juga kami saling bekerja rapat dengan Perkeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial, di mana dua agensi dan jabatan kerajaan ini sering memberi input yang berguna kepada kami kerana mereka adalah jabatan kerajaan dan kami adalah NGO. Kami harus saling bekerjasama. Dan bila mana ada gig ekonomi masuk dalam industri kita, terutamanya sewaktu PKP, ramai anak-anak muda terlibat dalam gig ekonomi ini. Dan jangan lupa kedudukan mereka. Mereka ini mungkin pekerja yang dah ada kerja tetap tetapi ingin menambahkan pendapatan. Dan juga pada masa yang sama kita lihat satu kelompok lain adalah mereka ini mungkin mempunyai akademik yang tinggi tetapi disebabkan kekangan untuk mendapat pekerjaan yang tetap. Jadi mereka istilah dia terpaksa untuk menjalankan kerja-kerja sedemikian. Jadi di sini kami di MSHOS bekerjasama rapat dengan penghantar dan juga sebenarnya untuk kerja-kerja berkaitan dengan keselamatan jalan raya ini kami telah pun MSHOS telah pun bermula sejak tahun 2016 lagi. Di mana pada waktu tersebut ada satu idea dijalankan oleh pihak jawatan kuasa MSHOS untuk membangunkan satu garis panduan. Garis panduan work related road safety. Di sini hasil daripada input yang kami kumpulkan dengan kerjasama daripada 11 organisasi. Sama ada organisasi dari kerajaan dan juga pihak swasta dan juga NGO. Jadi di sini kami dapatkan banyak idea-idea yang kami kumpulkan dan naskah itu telah pun dilancarkan pada 2018 yang lalu, sebelum PKP lagi. Dan diharap garis panduan tersebut dapat menjadi satu rujukanlah sebab ia adalah garis panduan, dia tidak termaktub dalam undang-undang. Jadi mungkin garis panduan ini akan dijadikan sebagai input pada masa yang akan datang dan ada penambahbaikan dari masa ke semasa supaya peningkatan secara berterusan itu dapat dihubungkan. Selain itu, MSHOS juga setiap tahun kami mengadakan satu program yang kami namakan sebagai Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun nama komersial dia MSHOS OSH Award. Wow. Tahun ini kami merupakan tahun yang ke-41 lah. Dan antara elemen penting dalam keselamatan jalan raya kepada para pekerja adalah input daripada senarai semak untuk penilaian berkaitan dengan kawalan trafik. Yang kedua berkaitan dengan program-program keselamatan jalan raya yang diterapkan oleh organisasi. Sebab organisasi yang terlibat yang menyertai program MSHOS OSH Award ini harus memberi kerjasama untuk memastikan mereka mendapat markah yang lebih tinggi dan mendapat apa yang mereka hajati dari segi penerimaan anugerah. Dan selain itu kami bekerjasama dengan media sebab media pada kami di MSHOS sangat memberi memberi impak pengaruh yang besar kepada masyarakat dan kami tidak mahu para pekerja yang terlibat dalam bidang gig ekonomi yang baru ini hanya mengejar wang ringgit tanpa memikirkan soal keselamatan bagi mereka. Itu saja. Bercakap mengenai garis panduan keselamatan juga kesihatan yang diberikan oleh Tuan sebentar tadi, kita juga dimaklumkan daripada pihak penghantar sendiri ada membangunkan satu modul baru bersama dengan rakan-rakan strategi yang lain. Mungkin boleh ceritakan mengenai modul tersebut dan juga bagaimana sebenarnya modul itu diharmonikan dengan garis panduan yang sedia ada. Baik. Sebelum saya sentuh soal modul tersebut, ingin saya cakapkan di sini kepada penghantar-penghantar yang ataupun anak muda luar sana yang ingin mencuburi bidang ini, nombor satu, kita kena ingat bahawa kita ini bukanlah pekerja. Kita ini hanya rakan partner ataupun freelance. Jadi kita tak tertakluk pada akta kerja. Manfaat itu kita tak boleh dapat. Nombor dua, jangan kita terlalu gairah dengan
gaji yang dipaparkan di media sosial. Rekod yang tinggi sebagai baru-baru ni pun ada. Sebelum kita rujuk, sebaiknya kita rujuk dulu rakan-rakan penghantar yang pernah menjadi. Kerana jumlah betul yang dipaparkan tinggi, tapi kadang-kadang mungkin kerja yang dibuat tu kena lama, melibatkan kos-kos lain. Itu. Dan yang terakhir, pastikan kita mendapat salinan kontrak daripada syarikat penyelamatan, sebelum sentuh pada modul tu. Alright, berbalik pada apa yang diperkatakan tadi, yes, kita ada bangunkan satu modul infografik keselamatan dan kesihatan kepada penghantar-penghantar. Ini adalah rentetan daripada apa yang dimaklumkan, iaitu WRRS, dan kita bangunkan modul ini bersama dengan pihak UiTM. Kita tak boleh buat seorang. Kita kena dapat advice daripada orang yang lebih berpengalaman. Kita bangunkan dengan pihak UiTM, Perkeso, DOSH, MIROS, MOT pun terlibat, dan juga MSOS. Dan modul itu, kenapa kita bangunkan modul itu adalah sudah semestinya, setidaknya penghantar-penghantar dia tahu apa itu safety, apa itu keselamatan dalam konteks keselamatan dan kesihatan. Kerana ini cukup penting. Dalam modul tu, saya bagi satu contoh tentang pengurusan tekanan, stres, management. Kadang-kadang kita ada rider ni, dia terlalu bekerja lebih masa. Ada yang lebih, saya bercakap lebih 4 jam. Lebih 8 jam. Lebih 12 jam pun ada sebab nak dapat amount tu, gaji yang tinggi. So kadang-kadang mereka ini tak fikirkan perkara itu. Kesedaran itu tak ada. So sebab itu dalam modul itu, aspek pengurusan tekanan ni kita masukkan. Setidaknya dia tahu, okey, apapun kalau letih sangat-sangat, kena take a break. Macam kita kalau kerja di pejabat pun dah menghadap laptop pun, kita pun akan take a break. Betul. Take 5 sebagainya. So inilah kesedaran inilah kita nak bagi tahu kepada penghantar-penghantar dah bekerja. Bayangkan tempat kerja diorang atas motor di jalan raya, berhadap panas hujan. So mesti ada waktu rehat ini. Cukup penting. Dan saya tak boleh nafikan, kadang-kadang ada yang terlalu letih yang sehingga menyebabkan kemalangan. Memang ada. Tapi kita kena ingat semula, kadang-kadang kenapa berlaku sebegini? Sebab apa pun balik berjadi, kita terikat dengan sistem aplikasi tersebut. Seperti yang Tuan nyatakan tadi, ruang tempat bekerja bagi penghantar e-hailing ini adalah kebanyakan masa yang di atas jalan raya. Betul. Jadi pihak MSOS sendiri bagaimana melihat perkara ini untuk kita mengurangkan lagi risiko kemalangan jalan raya dalam kalangan penghantar e-hailing ini dari sudut aspek keselamatan dan juga kesihatan yang perlu kita pertingkatkan. Mungkin ada elemen-elemen yang perlu diperkasakan, yang perlu dizahirkan juga kepada seluruh penghantar e-hailing ini, Tuan. Okey. Dalam konteks penglibatan MSOS dengan bekerjasama dengan pihak penghantar. Jadi kami ingin membuat dakwah KKP. Istilah dia dakwah KKP. Sebab kerana apa? Kita nak menyelamatkan nyawa sebenarnya. Betul. OSHA, OSHA, Operasi Selamatkan Hamba Allah. Jadi di sini bagi saya, para rider yang menjalankan kerja-kerja mencari rezeki melalui aktiviti e-hailing, mereka harus didedahkan dengan prinsip asas keselamatan dan kesihatan pekerjaan, terutamanya berkaitan dengan penaksiran risiko. Yang kedua, berkaitan dengan pematuhan undang-undang. Contoh pagi tadi saya lalu, saya datang awal pagi kan, jalan agak lengang, ada lampu isyarat, traffic light. Saya berhenti dan ada sebuah kereta, sebuah motosikal. Mereka buat penaksiran risiko. Dia berhenti dulu. Lepas tu masih merah tapi mereka bergerak. Penaksiran risiko. Penaksiran risiko dijalankan tetapi pematuhan undang-undang tidak dijalankan. Jadi di sinilah kalau mengikut ilmu keselamatan kesihatan pekerjaan di bawah OSH Management System, dari segi penaksiran risiko adalah dalam proses penilaian yang munasabah dan wajar kepada seseorang individu dalam menaksir risiko yang mereka akan hadapi. Dalam isu yang saya sebut tadilah. Dan pada masa yang sama, kombinasi di antara kebarangkalian untuk insiden itu berlaku dan juga tahap keterukan
yang akan terjadi sekiranya berlaku kemalangan. Di sini ada istilah hazard dengan risk. Hazard tidak ada istilah khusus dalam bahasa Malaysia sebenarnya, tapi kita guna pakai istilah hazard. Jadi di sini sekiranya berlaku pelbagai jenis hazard di depan mata dan mereka bermain dengan risiko untuk berlaku kemalangan. Dan dari sini saya rasa saya ada persefahaman dengan Saudara Zul di mana di sini para rider harus menjalankan penaksiran risiko secara kendiri. Mereka punya budi bicara untuk memastikan keselamatan mereka dapat diterapkan. Dan di sini apa yang saya ingin sampaikan adalah mereka harus mempunyai pertimbangan yang wajar, terutamanya dalam aspek 3M. Sekurang-kurangnya 3M. Man, machine dengan method. Man, adakah pekerja itu dari segi fitness, kemampuan mereka untuk mengendalikan. Kalau mereka demam dan mereka demam tidak sihat, di situ ada istilah mereka bertoleransi terhadap risiko. Mereka terpaksa kerana apa? Demi kelangsungan hidup. Yang kedua, mesin. Mereka perlu pastikan kenderaan yang mereka jaga perlu tip-top. Perlu bukan semata-mata perlu minyak petrol, tapi pada masa yang sama mereka perlu melakukan penyelenggaraan. Dan yang ketiga adalah method. Method di mana kaedah. Kaedah pemanduan. Kita nampak ramai rider mungkin mereka ini berkeinginan untuk menjadi pelumba motosikal, tapi pada jalan yang salah. Jadi di sinilah kaedah yang sesuai untuk dilakukan. Kerana apa? Dalam istilah lain, cabang ilmu keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah di mana kombinasi daripada keadaan yang tidak selamat. Kita tahu jalan raya Malaysia keadaan macam mana, saya tidak mahu sebutkan. Dan tindakan yang tidak selamat. Jadi tindakan yang tidak selamat itu adalah kayu pengukur bagaimana untuk para rider ini menjalankan kerja dengan selamat. Lain orang lain dia punya kemampuan dia. Contoh macam saya, pemanduan saya di Lebuh Raya, pemanduan saya adalah paling maksimum 110 km per jam. Saya tak tahu Saudara Zul macam mana. Jadi di sinilah kita melihat pertimbangan yang wajar supaya pertama penaksiran risiko. Penaksiran risiko perlu ada pertimbangan yang wajar di kalangan individu-individu sendiri, termasuk saya, termasuk semua. Yang kedua, pematuhan undang-undang. Walaupun dalam keadaan tertentu kita wajib patuh dengan undang-undang. Okey. Saya setuju dengan apa yang Tuan katakan tadi. Mungkin motor dah tip-top, kualiti jalan raya mungkin dah okey, tapi diri tak sabar. Jadi mungkin dalam modul itu selain daripada pengurusan stres, ada juga pengurusan kesabaran di situ. Okey, bercakap mengenai undang-undang, saya tertarik dengan apa yang teknologis katakan tadi. Sebab kerja P-hailing ni kerja yang fleksibel, tidak terikat dengan mana-mana akta. Tetapi adakah terdapat sebarang undang-undang untuk melindungi pekerja di bawah P-hailing ini? Sehingga hari ini boleh saya katakan belum ada lagi mana-mana undang-undang ataupun polisi yang melindungi kebajikan, kecuali kita ada rakan kerjasama kita iaitu daripada agensi kerajaan Perkeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial, yang mana memang kami pun bekerjasama baik dengan Perkeso untuk memberi kesedaran tentang manfaat yang ada di bawah Perkeso ini, iaitu setiap rider untuk mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Ini soal perlindungan sosial. Setakat ini, yes, ada. Dan atas sebab inilah, tahun lepas kita ada lancarkan 5 tuntutan hak penghantar. Kalau boleh saya cakap saya beringkas. Nombor 1, kita mahu rakan-rakan penghantar ini diiktiraf sebagai pekerja gig di bawah Akta Kerja 1955. Nombor 2, kita mahu peraturan, dan peraturan ini ada dalam mesti diwujudkan Badan Kawal Selia untuk mengawal regulasi yang ada dan sebagainya. Nombor 3, kita mahu bercakap soal perlindungan sosial ini mesti diperkasakan. KWSP dan Perkeso, mesti tanggungjawab ini diambil oleh syarikat penyelia perkhidmatan. Nombor 4, kita mahu bantuan khusus kepada rakan-rakan penghantar P-hailing seperti mana yang rakan-rakan driver e-hailing dapat. Dan yang terakhir, dalam waktu yang terdesak ini, dalam menjamin pekerjaan,
kita mahu syarikat penyelenggaraan perkhidmatan ini menghentikan dahulu sebarang penggantungan dan juga penamatan ID yang dibuat sesuka hati. Itulah boleh saya cakapkan seringkas. Lepas ni hari ini kita memberi penekanan kepada aspek keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan bagi penghantar P-Hailing ini. Tuan tadi ada menyentuh berkenaan penilaian risiko kendiri yang perlu dilaksanakan dan juga seiringan dengan pematuhan undang-undang, iaitu untuk memastikan aspek keselamatan sentiasa terjaga sepanjang masa bagi penghantar P-Hailing ini. Ya, kita sebenarnya terhutang budi dengan pekerja di bawah P-Hailing ini, terutama pada fasa pandemik itu. Kita tak boleh nak keluar, mereka lah yang bertungkus lumus menggadai nyawa untuk menghantar makanan dan juga keperluan kita ke rumah, Munawar. Betul. Jadi kita harapkan kepada semua yang terlibat dalam P-Hailing ini sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan anda, kerana anda kena faham bahawa walaupun kerja ini kerja yang fleksibel, tetapi anda merupakan aset sebenarnya untuk negara kita. Betul. Jadi untuk ruangan pada pagi ini kita bercakap berkenaan pertingkat aspek keselamatan penghantar P-Hailing. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita, Cik Daman Huri bin Muhammad dan juga Teknologi Zul Hemi Mansur. Terima kasih. Sama. Sama-sama. Satu perkongsian yang sangat bernas untuk kita sampaikan kepada anda semua keluarga Malaysia.